Itu nasihat Imam Abu Yazid Al-Bastami. Dan kata orang, tengok lagi, dan kata orang baginya, yakni bagi Abu Yazid tu. Jadi dia nak tafsir dhamirnya tu, dia kata yakni Abu Yazid. Maknanya ada orang lain berkata kepada Imam Abu Yazid Al-Bastami. Apa orang kata? Si fulan, dikata orang bahwasanya lalu ia di dalam semalam ke Mekah. Maksudnya dia ni daripada Baghdad. Contohlah kita buat misal, dia ini daripada Baghdad, dia nak pergi ke Mekah tu semalam. Sampai semalam saja. Maka katanya, kata Imam Abu Yazid radhiyallahu anhu, nak heran apa? Itu tak ada dalam kitab lah. Nak heran apa daripada Baghdad pergi ke Mekah? Nak heran apa semalam? Imam Abu Yazid kata, syaitan lalu ia dalam satu lahzah, satu kerdipan mata sekejap. Mana daripada masyriq timur ke maghrib ke barat. Lagi hebat. Syaitan lagi hebat. Kalau kawan tu semalaman, daripada Baghdad ke Mekah semalaman. Syaitan daripada timur ke barat, baru lahzah, satu kelipan kerdipan mata itu. Satu masa yang sedikit memanggil lahzah, satu masa yang sedikit sampai dah daripada masyriq ke maghrib, timur ke barat. Ini hebat. Sedangkan kita kata syaitan dia derhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok dia sebut, padahal ia syaitan itu di dalam laknatillah, di dalam kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau kata orang macam tu habis. Baik, inilah tuan-tuan, kita mengaji, kita mempelajari ilmu ini supaya kita tidak mudah tertipu. Orang Melayu kita ini sangat-sangat mudah tertipu apabila melihat perkara-perkara yang pelik-pelik, perkara-perkara yang mencari adat luar kebiasaan manusia berlaku. Kemudian di samping itu nak dia mengaku aku wali besar. Habis mudahlah sangat terpedaya tertipu. Mohon ampun maaf, lebih-lebih lagi pula golongan ahli tariqah yang tidak kuat ilmu syariat dia. Golongan ahli tarikat yang syariatnya tak kukuh, yang syariatnya tak kuat, yang mudah sangat terpedaya, tertipu. Sebab tu ulama kita pesan, sebelum kita nak masuk dalam tariqah, kita kena perkukuh dulu, perkuat dulu syariat ini. InsyaAllah kita tak tertipu dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan tak boleh bertarikat, silakan. Bukan tak boleh, memang ulama menggalakkan kita bertarikat, tapi kukuhkan dulu syariat kita, kukuhkan dulu, mantapkan dahulu syariat kita. Barulah kita dalam perjalanan kita tidak ditipu oleh syaitan dan seumpama. Ambil di situ. Baik. Kemudian cuba kita tengok lagi dia sebut. Dan kata orang baginya, kita baca lagi. Dan kata orang baginya, yakni bagi Syekh Imam Abu Yazid Al-Bastami. Ini penghujung kitab ni, kita ringkas-ringkaskan saja tuan-tuan. Ada orang berkata kepada Imam Abu Yazid Al-Bastami bahawasanya si fulan berjalan ia atas air. Apa respon Imam Abu Yazid? Imam Abu Yazid dia tak mudah tertipu sebab dia tahu
Katanya, kata Imam Abu Yazid radhiyallahu anhu, nak heran apa ikan dalam air pun boleh jalan ke air. Kan tak jalan selam lagi. Ikan lagi hebat. Kalau orang berjalan atas air, berapa lama dia boleh berjalan? Ikan 24 jam berada dalam air. Dia menampai lagi lama. Kadang-kadang ikan itu lebih baik lagi daripada kita. Sebab apa? Sebab kita mudah terpengaruh dengan persekitaran. Sedangkan ikan, cuba kita tengok duduk berapa lama dalam laut, mesin air dia, tapi daging dia tak mesin. Tengok ikan temenung yang tertentu beli tiap-tiap hari, ikan selayang, ikan tu, ikan ni, mesin tak mesin. Kita nak goreng kena buah garam. Kira-kira ikan hebat lagi daripada kita. Heran apa? Imam Abu Yazid kata begitu. Lepas tu tengok lagi, dan burung di udara. Herankah engkau akan yang demikian itu? Heran apa? Tak payah heran. Jadi dia panggil hairankah engkau akan yang demikian itu? Demikian mana? Demikian si pulan itu berjalan ia di atas air. Heran apa? Jadi hairankah engkau itu? Ulama kata itu bentuk pertanyaan, dia panggil istifham. Istifham ingkari bermakna nafi. Dia panggil bentuk pertanyaan yang berupa ingkar dengan makna tak heran. Itu maksud istifham ingkari bermakna nafi. Pertanyaan yang berupa ingkar dengan makna nak heran apa? Tak payah heran. Nak dengar maknanya gitu. Tak payah dia heran dah. Nak heran apa kata. Itu biasa. Itu adat. Menjadi satu kebiasaan adat. Adapun karamah itu perkara yang menyalahi adat, kebiasaan. Maka kata Imam Junaid, tengok, dan kata Imam Junaid radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dinding segala hati orang yang khas itu, dia kata tertentu dengan melihat segala nikmat. Lepas tu tuan-tuan kena tambah dan lazzat. Kena tambah lepas pada nikmat tu dan. Ini mengikut naskah kitab lama yang saya pelajari daripada guru saya sendiri. Dia kata apa? Dinding tu makna hijab ataupun tutupan segala hati orang yang khas, mana orang yang sudah sampai kepada tahap tinggi dan dalam perjalanan menuju Allah ini, iaitu dia kata tertentu dengan melihat segala nikmat dan lazah dengan anugerah. Dan diam di situ dengan makna berhenti kepada karamah. Itu merupakan hijab di sisi ahli khawas. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah bagi Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi, dia kata uqubatul khawas. Uqubatul khawas iaitu qat'u zikrillah. Siksa, maksudnya siksa di sisi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu apabila terputus mereka daripada mengenal dan juga mengingati Allah. Tuan-tuan, kita ini menganggap hak Tuhan yang bagi nikmat kepada kita ni nikmat, kita anggap biasa. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menganggap itu bukan nikmat. Itu dia panggil satu bala, cubaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab benda ini kalau melalaikan mereka daripada mengingati Allah, mengenal Allah, maka terputusnya mereka daripada ingat pada Tuhan itu merupakan azab yang pedih di sisi ahli khawas.
Tetapi nikmat yang sebenar ataupun nikmat yang paling lazat di sisi orang yang khas ini ialah ingat Allah. Ini beza. Kita ni menganggap hak Tuhan bagi sihat badan, inilah nikmat. Hak Tuhan bagi kesenangan, inilah nikmat. Ini kita orang awam. Tapi orang khawat tak. Nikmat di sisi mereka ialah apa? Ingat pada Allah, senantiasa ingat pada Allah, senantiasa mengenang pada Allah. Itu nikmat. Tetapi bila mereka putus daripada ingat Tuhan, itu azab. Itu seksa di sisi orang yang khawas. Kita lupa pada Tuhan, tak ada apa, agak biasa. Dan mereka merupakan satu azab yang sangat pedih. Jadi perbezaan syaitan farqun ba'id, mempunyai satu perbezaan yang amat jauh antara kita orang yang awam dengan orang-orang yang khawas ni. Jauh perbezaan. Jadi itu merupakan satu hijab kalau mereka itu terdinding dengan karamah ataupun dengan suara. Itu sama. Tu di situ tuan-tuan. Baik. Seterusnya tengok. Ni pun bukan minta nak boleh baca hati orang, nak tengok dosa orang, ni pun tak mahu. Seperti mana yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, imam mazhab. Dia ni Allah Ta'ala bagi kasyaf kepada dia, boleh tahu, tengok muka, tahu muka ni orang berdosa, muka ni orang buat maksiat. Waktu ketika orang mengambil ayat semayang, Imam Ahmad tu Tuhan tunjuk dekat dia, boleh nampak dosa tu luruh daripada muka. Jika basuh muka, bila basuh tangan, nampak dosa tangan pula luruh dalam air bersama-sama dengan air. Tu Imam Ahmad Tuhan bagi dekat dia. Tapi Tuhan bagi itu bagi Imam Ahmad, dia anggap ini satu fitnah, satu cubaan. Tengok Imam Ahmad nak terhenti tak di situ. Tu panggil diam pada karamah yang kita baca tak sana. Berhenti tak di situ. Tengok Tuhan uji, maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, janganlah beri macam ni. Sebab dia tahu bila dia tengok seseorang itu, dia akan menganggap ini orang berdosa, ini orang berdosa, akan merasakan hati dia, akan merasakan hati dia istighal dengan benar. Kawan ni berdosa, kawan ni berdosa, hatinya lah lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak mau diam pada karamah. Sebab diam pada karamah tu hijab, mendindingkan dia daripada terus mengingat dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dalam kitab ni. Itu dia panggil dinding. Dia panggil dinding. Orang yang khawas itu salah satunya ialah melihat segala nikmat, lazat dengan anugerah dan diam kepada karamat. Mana berhenti pada karamat. Jadi bila berhenti di situ, tuan-tuan, satu lah, satu sahaja. Dia tersangkut di situ, habis. Sebab itu ulama kata as-safar ilallah ta'ala majazun wa tariquhu awis. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini adalah majaz, pinjaman, bukan hakikat. Maksudnya macam bukan kita berjalan daripada satu tempat ke satu tempat dah. Sedangkan jalanannya itu awis maknanya yang sangat rumit. Yang sangat rumit sungguh. Kerana dalam perjalanan yang kita lalui itu bermacam-macam bentuk dugaan dan juga ujian. Kalau kita tak tahan dengan ujian, maka kita tersangkut. Salah satu daripada ujian, Tuhan bagi kelazatan. Bagi satu contoh saya nak buat pada tuan-tuan mengikut pengalaman.
kita tak pernah rasa kelazatan zikir. Kan? Tuan-tuan pun mungkin tak pernah rasa kemanisan zikir, kelazatan zikir. Zikir ni tuan-tuan, kalau setakat kita berzikir 100 kali tak ada rasa apa, 200 kali pun tak akan rasa kemanisan, 300 kali pun tak akan rasa, mungkin 1000, 2000 pun tak akan rasa. Kita rasa tawak hebat. Tapi bila lama kelamaan mungkin kita berzikir tingkat-tingkatkan lagi sampai 4, 5, 6 ribu zikir, 10,000 sehari semalam berzikir, 12,000. Mungkin ketika itu Allah Ta'ala berikan kepada kita kelazatan, halawah, kemanisan zikir. Tuan-tuan ingat, kemanisan, kelazatan zikir itu nikmat, anugerah Allah. Tuhan bagi untuk uji. Oh, aku dapat dah rasa manis zikir. Jadi kalau kita ini terdinding ataupun orang panggil terpedaya dengan kemanisan zikir itu, maka kita duduk di situ ya, terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak golongan ahli suluk, golongan ahli zikir, bila sampai tahap dia rasa oh sedapnya berzikir, dia nak berzikir lagi, nak berzikir lagi, nafsu ambil alih, nafsu ambil alih, terpedaya kita di situ. Inilah yang ulama kata awis, cukup rumit. Maka dia perlu kepada mursyid, murabbi, pendinding, penunjuk jalan dia. Ni berzikir ni banyak nafsu ni, dah masuk dah bahagian nafsu ni. Ini dia bagi tentang qawaid suluk, kaedah bagaimana kita nak suluk. Ini cerita lain, cuma buat misal saja. Nak abad kata lazzat, kemanisan itu juga adalah ujian Allah. Bila seorang itu dapat manis, Tuhan uji dia, tengok dia nak tersangkut tak di situ. Dia nampak, oh aku berjaya dah, dapat dah kemanisan zikir, tersangkut dia, terhijab dia di situ. Kerana apa? Matlamat dia bukan nak manis zikir, matlamatnya nak Allah, redha Allah. Di situ dia dah terpedaya. Ini dibagi kena masuk dalam satu pengajian lain, kaedah suluk namanya. Kaedah suluk. Baik, itu kita buat misal saja. Intaha maksudnya habislah, selesailah perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Macam tu juga tuan-tuan, jangan saya pernah pergi di Seri Manjung, Perak. Adalah 2, 3, 4 orang geng-geng ahli zikir duk sembang. Kita duk dengar Allah, mereka hebat sembang bab zikir. Oi ustaz, mereka berzikir Masya Allah, tasbih sampai pusing-pusing, punya cepat pusing-pusing. Lepas tu tasbih tu jadi ketemah. Oh Allah. Kita kata Allah sembang tu semua tu ujian yang berbentuk ujian saja. Kalau kita tidak melepasi ujian, tersangkut di situ. Bila tersangkut, maka perjalanan kita tersekat. Itu ujian sebenarnya. Oh, tasbih boleh jadi ketemah, berzikir boleh Allah. Kita tak kata apa. Orang yang macam tu, orang yang tengah ekstrim, tengah ta'asub, tak boleh duk bangkai jerkah kita. Biar habis reda dulu, baru kita masuk slow. Tertipu kamu. Sebab itu dalam hikam Syekh Ibn Raslan Al-Dimishqi radhiyallahu anhu, dia kata ya asir syahwat wa ya asir al-mukashafat wal maqamat anta maghrur. Dia kata wahai orang-orang yang
ditawan oleh keinginan-keinginan nafsu. Wahai orang-orang yang ditawan oleh maqam-maqam, wahai orang-orang yang ditawan oleh karamat-karamat, anta maghrur, engkau itu sebenarnya kena tipu. Kena tipu sebenarnya. Itu tuan-tuan, kita kena pelajari supaya jangan kita tertipu. Itu ujian Allah. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis di situ. Kemudian kata bermula karamat pada ahlillah, dan yang terlebih afdal daripada segala karamat itu yaitu karamah ma'nawi. Inilah tuan-tuan karamat yang sebenarnya. Panjang lagi, situ dululah. Wallahu a'lam.